A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratul Ahzab ayat 31. Waman dan barang siapa yaknut ia taat min kunna di antara kamu lillah kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya wa ta'mal dan ia beramal as-soliha tanda asli solihan amal yang soleh nu'tiha kami berikan akannya ajroha akan ganjarannya marrotaini 2 kali ganda wa'atadna dan telah kami sediakan laha baginya rizqan karimah rezeki yang mulia. Baik ulang. Dan barang ya. Wa may yaknut min kunna lillahi wa rasulihi dan barang siapa ia taat di antara kamu kepada Allah dan Rasulnya wa ta'mal solihah dan ia beramal akan amal yang soleh nu'tiha kami berikan akannya ajroha akan ganjarannya marrotaini 2 kali ganda wa atadna laha rizqan karimah dan telah kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Maksudnya, ayat ini ialah berkaitan dengan isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi mengikut ayat 30, kalau dibuat kekejian, kejahatan, ya maka ya dia punya dosa atau azabnya 2 kali ganda juga. Ya, 2 kali lipat. Tapi kalau dibuat baik dan dia juga ganjarannya tak sama dengan perempuan-perempuan yang beriman lain. Isteri si Nabi dia kalau buat kebaikan, beramal soleh, dia punya ganjarannya ni 2 kali lipat. Mana 2 kali ganda. Dan ya, Allah janjikan untuknya adalah syurga. Iaitu rezeki yang mulia ni maknanya ialah di syurga. Ini janji Allah kepada isteri-isteri Nabi. Ya. Sebab pada asal ya cerita ayat ini ialah berkaitan dengan mereka ya dah mula cemburu berkaitan dengan ya iaitu nafkah. Ya sehingga ya ayat yang kita baca pada ayat 28 dulu. Ya, kalau seandainya kamu nakkan dunia, ya aku boleh berikan dunia. Ya, tetapi aku akan ya ceraikan kamu dengan penceraian yang mulia. Ya, mana nak pilih? Ya, itu ayat Quran yang memaklumkan demikian kepada isteri-isteri Nabi. Sebab itu ganjarannya juga besar.
Kalau dia buat amal soleh, beramal soleh, ya ganjarannya 2 kali ganda. Baik. Sambung lagi ayat yang ke-32 ya. Ya nisa an-nabi. Wahai istri-istri Nabi. Lastunna. Bukanlah kamu. Ka'ahadin seperti seseorang. Min nisa daripada perempuan-perempuan. Bracket yang lain. In jika ittaqaitunna telah berbakti kamu fala tahdokna maka jangan kamu rendahkan bil kauli akan perkataan. Fal yatma maka ia berharap allazi oleh orang yang fi qalbihi dalam hatinya maradun ada penyakit. Wa qulna dan telah berkata dan katakanlah olehmu dan katakanlah olehmu qaulan ma'rufa perkataan yang baik. Ulang. Ya. Ini maknanya ayat yang menerangkan khusus ya kepada isteri-isteri Nabi ya. Baik. Simak semula. Ya nisa an-nabi. Wahai isteri-isteri Nabi. Lastunna ka'ahadin minan nisa. Bukanlah kamu seperti seseorang daripada perempuan-perempuan yang lain. Maknanya kamu tak sama dengan perempuan yang lain. Ini taqaituna. Jika telah berbakti kamu. Jika telah berbakti kamu. Fala tadokna bil qauli. Maka jangan kamu rendahkan akan perkataan. Maksudnya, bila berbuat sesuatu kebaikan, ya, terutama ya kepada orang-orang lelaki, ya, maknanya diterangkan dalam ayat ini isteri Nabi tidak boleh dia merendahkan perkataan. Maknanya cakap lembut-lembut tak boleh. Maknanya cakap tu macam tegas je. Ya. Contohnya misalnya kata Aisyah lah contoh, di rumah Aisyah contoh, ada orang nak pinjam barang contohnya, Nabi tak ada, contohnya jirannya nak pinjam, ya, orang lelaki jiran dia lah nak pinjam barang, contohnya misalnya kata ya,
Kamu ada tak gergaji contohlah. Aisyah, ada tak gergaji kat rumah ni? Nak pinjam. Ambil ada kat bawah tu, ambil lah. Contohlah macam tu. Ya, dan dia tak keluar rumah, tak boleh nampakkan muka. Maknanya nak menunjukkan keluar rumah tu tak boleh. Dia hanya melaungkan macam tu. Itu dikatakan isteri Nabi ni, dia punya undang-undang dia ketat. Ya. Sebab itu tak boleh nak kata lembut-lembut dengan orang lelaki. Ya. Kata apa, lewe-lewe ke apa, tak boleh. Ya. Kemudian diterangkan lagi, fal yatma'al ladzina fi qalbi maradun. Maka ia mengharap oleh orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Apa maksudnya tu? Maknanya lelaki-lelaki yang hati mereka ada penyakit dalam hati, maknanya berkenan. Berkenan dengan isteri Nabi. Mana dia berkenan tengok isteri Nabi. Itu yang dilarang, isteri Nabi itu berlaku lembut kepada orang-orang lelaki lain. Waqulna, dan katakanlah olehmu qaulan ma'rufah, perkataan yang baik. Mana perkataan yang biasa, yang baik, yang maknanya kalau disoal itu jawab itu, macam itulah. Tidak boleh berlebih-lebih. Khawatir nanti ada orang yang menaruh harapan. Itu dikatakan yang dalam hatinya ada penyakit, nanti mereka menaruh harapan. Itu Quran ni, Quran yang memberi teguran kepada isteri-isteri Nabi. Sebab itu isteri Nabi, dia punya pahala 2 kali ganda. Tak sama dengan perempuan biasa, perempuan awam. Itu kelebihan dia. Itu biasanya isteri Nabi dia akan berkata di balik hijab, di balik tabir. Maknanya dia tidak keluar daripada misalnya kata orang datang nak pinjam itu, pinjam ini, dia tidak keluar daripada rumah, hanya dia mengeluarkan suara saja, memberitahu saja. Macam itulah. Baik, kita sambung lagi ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-33. Waqarna, dan tetaplah olehmu. Waqarna, dan tetaplah olehmu. Ini yang disebut virus corona daripada corona ni lah. Iya, orang cari dalam Quran tu corona tu apa kan? Corona tu dalam Quran tu makna tetap. Jadi tetap. Kita tengok dia punya ulasan-ulasan daripada mereka yang mahir tentang virus ni. Katanya virus ni tidak akan hilang, mana dia akan tetap. Tak ada istilah dia boleh hilang macam mana wabak lain. Dia sentiasa ada dan sentiasa berubah, akan jadi kebal macam tu. Wallahu alam. Kalau dia makhluk Allah, Allah nak katakan hilang lah dia. Itu ya. Baik, waqarna, dan tetaplah olehmu fi buyutikunna, dalam rumah-rumah kamu. Kemudian mana tadi? Wala tabarrajna, dan jangan kamu mendedahkan.
Dan jangan kamu mendedahkan tabarrujal jahiliyah. Ya, pendedahan jahiliyah. Pendedahan jahiliyah al-ula, yang pertama. Wa aqimna, dan dirikanlah olehmu as-salata, akan solat. Wa atina, dan datangkanlah olehmu az-zakata, akan zakat. Wa atina, dan taatlah olehmu Allah, kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Innama, sesungguhnya tidak lain, yuridullah, ia berkehendak oleh Allah, liyuzhiba, supaya ia hilangkan, ankum, dari kamu, ar-rijsa, akan kotoran, dalam braket dosa, ahlal bait, ahli bait, ahli rumah, dalam braket keluarga Nabi. Keluarga Nabi disebut ahlul bait, ahlul atau ahlal. Tapi kalau nak sebut berpisah dalam berpisah ayat, kita kena sebut ahlul, bukan ahlal, ya. Ahlul bait, ya. Ahlul, macam ni ayat ni jadi ayat, jadi ahlal bait, ya. Kalau berpisah daripada ayat, kita kena sebut baris depan, ahlul bait. Itu kalau ahlul bait tu maknanya keluarga Nabi. Wa yutahhirukum, dan ia membersihkan akan kamu, tadhira, sebersih-bersihnya. Ulang. Ya. Wa qarna fi buyutikunna, dan tetaplah olehmu dalam rumah-rumah kamu. Itu saya katakan tadi, ya, perkataan corona dalam Quran. Corona itu maknanya ialah tetap, ya. Itu yang orang suruh tukar corona dengan bahasa kif. Kofa, kif, ya. Kif itu makna berhenti, ya. Supaya dia berhenti. Kalau corona ni dia tetap, ya. Jadi, ya, kalau kif tu mana berhenti.
Jadi mana nak orang nak tukar kif pula daripada corona. Dah sebut corona satu dunia. Kita nak ganti dengan perkataan kif pula. Siapa yang nak sebut? Tak ada nak orang sebut dah. Satu dunia sebut corona. Hmm. Jadi kita hanya nak faham dalam Quran perkataan corona tu maknanya ialah tetap. Tetaplah olehmu fi buyutikunna dalam rumah-rumah kamu wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, dan jangan kamu tabarruj. Tabarruj ni selalu kadang orang sebut tabarruj, ya. Tabarruj ni bahasa Arab, tapi makna tabarruj ni mendedahkan. Ya, kalau maksud lain selain daripada makna mendedahkan, ya, makna juga dengan makna berdandan, ya. Tabarrujal jahiliyal tilula, ya, iaitu ya pendedahan jahiliyah yang pertama. Mana zaman jahiliyah perempuan-perempuan ya sentiasa terdedah. Mana pakaian-pakaian mereka banyak menjolok mata, ya. Jadi itu dikatakan jahiliyah yang pertama. Sebab itu, ya, datangnya Islam tadi, ya, pertama kepada isteri-isteri Nabi dia tidak boleh tabarruj. Tabarruj macam mana tabarruj jahiliyah, iaitu dia dengan mendedahkan, ya, seperti pendedahan ya orang jahiliyah semasa jahiliyah, ya. Tapi kalau dengan dimaksudkan dengan kalau mana dengan berhias, dia tidak boleh berhias bersolek-solek sangat, ya, kalau seandainya dia keluar dari rumah, dia tidak dibenarkan dia bersolek-solek macam mana bersolek-solek orang jahiliyah. Tak boleh. Itu dikatakan undang-undang, ya, isteri-isteri Nabi ni ketat, ya. Dia tak sama, tapi dia punya kedudukan dijamin surga, ya, mereka akan dijamin surga dan akan masuk ke syurga. Itu jaminan untuk isteri-isteri Nabi. Sebab itu di antara isteri Nabi, dia kata tak apalah, tak balik pun tak apalah, asal engkau jangan ceraikan aku, ya. Macam tu. Jadi antara mereka macam tu, rela, asal dia tidak diceraikan, dia nak jadi isteri Nabi, dia nak akan syurga. Itu, ya. Jadi macam itulah dia punya pegangan di antara ya isteri-isteri Nabi berdemikian. Kemudian diterangkan lagi wa aqimna salata, dan dirikanlah olehmu akan solat, wa atina zakah, dan datangkanlah olehmu akan zakat, wa atinallaha wa rasulah, dan taatlah olehmu kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa, sesungguhnya tidak lain ia berkehendak oleh Allah supaya ia hilangkan dari kamu akan rijsa. Rijsa ni kotoran atau dimaksudkan ialah dosa, ya. Ahlal bait, ya, ahli bait, ahlul bait, ya. Maknanya Allah nak menghilangkan ya dosa, atau kotoran, ya, ahlul bait, iaitu keluarga Nabi. Wa yutahhirakum tathira, dan ia membersihkan akan kamu ya sebersih-bersihnya. Jadi ya, keluarga Nabi ni dia kena jaga diri, ya, kalau nak mendapat kedudukan yang mulia di syurga. Jadi dia kena jaga ya diri masing-masing kalau dia sebagai ahlul bait atau keluarga Nabi, ya. Baik, kita sambung lagi ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-34, ya. Wazkurna, dan ingatlah olehmu ma yutla, apa yang ia dibacakan, bi buyutikunna,
dalam rumah-rumah kamu. Min ayatillah, daripada ayat-ayat Allah. Wal hikmah, dan hikmah. Innallaha, bahawasanya Allah, nanti ni. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah ia, latifan, amat lembut, khabira, lagi amat mengetahui perkhabaran. Okey, siapa nak baca? Apa yang ia dibacakan, ya? Apa yang ia dibacakan. Wazkurna ma yutla fi buyutikum. Dan ingatlah olehmu apa yang ia dibacakan dalam rumah-rumah kamu, min ayatillah, ya, daripada ayat-ayat Allah. Maknanya ayat ini masih, ya, teguran untuk isteri-isteri Nabi, iaitu suruh ingat apa yang dibacakan dalam rumah-rumah kamu daripada ayat-ayat Allah, iaitu Al-Quran. Ya, ingatlah, ya, apa yang dibacakan, ya, dalam ayat-ayat Quran yang dibacakan di rumah-rumah kamu. Wal hikmah. Hikmah di sini maknanya sunnah Nabi, ya. Yang dimasukkan hikmah ni sunnah Nabi. Ya, kamu ingatlah apa yang dibacakan dalam rumah-rumah kamu, iaitu ayat-ayat Allah, iaitu Quran, dan juga hikmah, iaitu sunnah Nabi. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah adalah ia amat lembut, lagi amat mengetahui perkhabaran. Mana Allah bersifat lembut kepada, ya, wali-walinya, maknanya orang-orang yang mentaatinya. Dan begitu juga sifatnya khabir, amat mengetahui, ya, berita atau perkhabaran. Baik, kita teruskan. Ayat 35, ya, 35 ni panjang ayat dia, tak apa. Tapi ayat ni cantik, ya, ayat 35 ni. Innal muslimina. Inna, sesungguhnya. Muslimina, lelaki-lelaki muslim. Wal muslimat, dan perempuan-perempuan muslim. Wal mu'minin, dan lelaki-lelaki yang beriman. Wal mu'minat, dan perempuan-perempuan yang beriman. Wal qanitin, dan dan lelaki-lelaki yang taat. Dan lelaki-lelaki yang taat. Wal qanitat, dan perempuan-perempuan yang taat. Wassadiqin, dan lelaki-lelaki yang benar.
Was-sadiqat, dan perempuan-perempuan yang benar. Was-sabirin, dan lelaki-lelaki yang sabar. Was-sabirat, dan perempuan-perempuan yang sabar. Wal khashiin, dan lelaki-lelaki yang merendah diri. Wal khashiat, dan perempuan-perempuan yang merendah diri. Wal mutasaddiqin, dan lelaki-lelaki yang bersedekah. Wal mutasaddiqat, dan perempuan-perempuan yang bersedekah. Hah? Hilang? Dah hilang, dah tulis belum? Ya. Ada yang tak sempat tulis? Yang tak sempat tulis mana ya? Ya. Tulis mana saja dulu. Tadi dan perempuan-perempuan yang bersedekah, mutasaddiqat, okey. Kemudian was-shaimin, dan lelaki-lelaki yang berpuasa. Was-shaimat, dan perempuan-perempuan yang berpuasa. Wal hafizin, dan lelaki-lelaki yang memelihara. Furujahunna, akan kehormatan mereka. Wal hafizat, dan perempuan-perempuan yang memelihara. Wal zakirin, dan lelaki-lelaki yang ingat. Wal hafizat tadi, dan perempuan-perempuan yang memelihara dah. Dan lelaki-laki yang ingat. Allah, akan Allah. Kathiron, banyak-banyak. Wadzakirat, dan perempuan-perempuan yang ingat. A'adda, telah ia sediakan. Allahu, oleh Allah. Lahum, bagi mereka. Maghfiratan, keampunan. Wa ajran, dan ganjaran. Azima, yang besar. Okey, siapa nak ulang? Banyak pahala tu, banyak. Banyak pahala.
Baik, saya mak semula. Innal muslimina wal muslimat. Ya, nah tengok dia punya ayat tu cantik ya. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Kita jarang jumpa dalam Quran yang ayat yang begitu tersusun. Ya, laki perempuan macam ni, ya. Inilah pada suratul Ahzab ayat 35, ya. Hmm. Hmm. Tapi tak sama dengan banyaknya yang ni. Yang ni lagi banyak, ya. Katakan satu ayat penuh, ya. Oh. Dan panjang pula tu, ya. Baik. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya. Sesungguhnya orang-orang muslim lelaki dan orang muslim perempuan dan orang-orang mukmin lelaki dan orang-orang mukmin perempuan. Wal qanitina wal qanitat, dan lelaki-lelaki yang taat dan perempuan-perempuan yang taat. Wassadiqina wassadiqat, dan lelaki-lelaki yang benar dan perempuan-perempuan yang benar. Wassabirina wassabirat, dan lelaki-lelaki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar. Wal khashiina wal khashiat, dan lelaki-lelaki yang merendah diri dan perempuan-perempuan yang merendah diri. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan lelaki-lelaki yang bersedekah dan perempuan-perempuan yang bersedekah. Wassa'imina wassaimat, dan lelaki-lelaki yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa. Wal hafizina, dan lelaki-lelaki yang memelihara furujahunna akan kehormatan-kehormatan mereka. Wal hafizat, dan perempuan-perempuan yang memelihara. Mana sama juga perempuan yang memelihara kehormatan mereka. Wazakirinallaha katsira wazakirat, dan lelaki-lelaki yang ingat akan Allah banyak-banyak dan perempuan-perempuan yang ingat. Mana ingat akan Allah banyak-banyak juga. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, telah menyediakan ia oleh Allah bagi mereka keampunan dan ganjaran yang besar, ya. Jadi ayat ini, ya, adalah keseimbangan, ya, keseimbangan, ya, lelaki dan perempuan. Maknanya, ya, ada setengah orang meletakkan ayat ini, ini ayat cari jodoh. Ada ke apa? Kalau dapat ke jodoh yang semuanya sifatnya begini, ya, sudah tentu sukar. Tapi kalau adalah, maknanya beruntunglah, ya. Muslim ada, mukmin ada, taat ada, benar ada, sabar ada, ya, merendah diri ada, bersedekah sama juga bersedekah ada, puasa ada puasa, sama-sama jaga kehormatan diri sama. Ya, dua-dua pun ingat Allah sama. Oh, cantik, ya. Maknanya cantiklah, ya. Jadi Allah sediakan untuk mereka apa? Maghfirah, iaitu keampunan, ya, wa ajran azimah, dan ganjaran yang besar. Artinya sudah tentulah, ya, balasan dia adalah syurga, ya. Jadi ayat ini juga boleh dijadikan sebagai ayat dalam surah solat, ya, sebab ayat ini termasuk ayat yang lengkap. Mana kalau kita baca daripada innal muslimin sampai wa ajran azimah, satu ayat ni, ya, ayat ni dikira sebagai ayat lengkap. Kita yang tak boleh baca ni ayat tergantung. Ayat tergantung, ya, kita tidak sambung lagi, ya, seterusnya, maka itu, ya, salah kita baca dalam surah solat, ya. Jadi kita nak ambil surah-surah solat yang panjang ni, ayat-ayat panjang ni, kalau kita nak cari, ya, biar ayat tu ceritanya cukup, ceritanya lengkap. Jangan ayat tergantung. Ayat tergantung tidak, ya, maknanya, ya, tidak baiklah. Jawapannya ya tidak baik.
Sebabnya ya cerita dia tak habis. Tergantung macam tu. Tapi boleh. Ya, surah pertama tergantung, surah kedua sambung. Jadi pelengkap. Eh? Bersambungan ni boleh macam tu. Tapi syaratnya 1 dan 2 tu adalah ayat yang berkaitan. Jangan ayat yang maknanya tergantung, patutnya ada sambungan. Dan kita tak baca sambungan dia. Jadi makna cerita tu tak habis atau hukum itu tidak jelas. Kalau cerita hukum, hukumnya tak jelas. Okey, ayat kursi boleh. Sebab ayat kursi itu walaupun dalam surah panjang, tapi dia satu ayat yang lengkap. Ayat kursi itu satu ayat yang lengkap, ya. Jadi kalau kita contohnya macam yalah, biasa kalau orang baca surah berkaitan dengan hukum. Contohnya hukum puasa. Hukum puasa ni dia punya cerita ayat tu ada 4-5 ayat. Tapi kita baca contohnya 2 ayat saja, sedangkan hukum tu tak habis. Ya. Macam dalam surah Baqarah tu ada ayat puasa contoh. Jadi ayat puasa tu dia patutnya kita kena baca ya dalam 2 rakaat, lengkaplah separuh-separuh. Barulah lengkap. Ini tak. Kita baca tergantung. Tak cantik lah macam tu ya. Mana kita kena cari juga membaca ayat ni, kita tengok maknanya, cerita tu habis tak. Kalau tak habis ya, kita tak carilah surah lain. Surah-surah lazim pun lagi baik. Mana surah-surah pendek Quran tu pun lagi baik. Sebab di situ lengkap. Ceritanya lengkap. Ya. Ibarat kita membaca apa? Membaca walaupun surah pendek, ya. Tapi kedudukan tu tergantung. Tak boleh jugalah. Ibaratnya lah. Ya, kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya. Kita tergantung macam tu. Ya. Tak boleh. Ya, sedangkan ceritanya tak habis. Jadi surah tu pendek. Ya. Kita potong pula lagi pendek. Ya, lebih baik baca Inna A'thaina lagi senang. Ya. Pendek tapi lengkap. Ya. Inna A'thaina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Lah pendek dah cukup. Ya. Macam itulah kalau kita faham ya. Sebab itu kalau kita hanya belajar tajwid, kita tak belajar makna-makna ni, ya, kita tak tahu ceritanya. Kita ingat baca satu ayat pun cukuplah. Sedangkan ayat tu yang kita baca tu tergantung. Salah. Kita baca dalam surah panjang, tapi ya, ayat tu ada cerita yang bersambung. Macam surah apa? Contoh surah-surah Kahfi. Surah Kahfi tu ada rangkapan-rangkapan cerita. Surah Kahfi. Jadi tak boleh kita baca hanya sekerat-sekerat. Jadi dalam banyak-banyak dalam panjang-panjang cerita tu, contohnya surah cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Dia ada satu rangkap kat situ. Tak boleh. Kena habiskan cerita tu lah. Kalau cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kena habiskan. Maknanya kalau panjang sangat, buatlah separuh-separuh. Rakaat pertama separuh, rakaat kedua separuh. Ya, macam tu. Ya. Kita Ashabul Kahfi contohnya, iaitu pemuda-pemuda Kahfi, pun ayat tu berkait. Ya. Kita kena baca cerita pemuda tu sampai dia habis. Jangan tergantung. Macam tu kalau orang nak faham. Ya. Jadi tak mestinya surah panjang kita habiskan satu surah habis. Tak, kita tengok rangkapan cerita. Itu yang dulu Quran dulu
Ya, dia pakai ain. Ingat tak kalau Quran lama tu ada ain, tanda ain. Ingat tak? Tak ingat ke? Kalau Quran baru dia tak ada tanda ain, dia tanda dia sebut ya hizib ya. Hizib ni maknanya ya lagi banyak rangkapan dia jauh ya. Kalau Quran lama-lama tu Quran Majid, Quran lama tu dia ada tanda ain. Saya cek tanda ain, satu ain tu rupanya dia habis satu cerita. Satu ain mana satu rangkap cerita. Satu ain satu rangkap cerita. Macam tu. Ya. Tu orang dulu-dulu dia kalau mengaji dia habiskan tanda ain tu. Perasan tak? Quran lama. Dia ada tanda ain. Ya. Quran lama pun dah tak ada kot, dah kena bakar. Ya. Tak ada yang simpan lagi. Cuba tengok, ada ain kan? Ain tepi dia tu. Tanda ain tu maknanya tanda rangkapan cerita tu habis. Macam tu. Orang dulu-dulu punya cara menghafal pun dia ikut ain. Hari ni satu ain habis, besok satu ain macam tu. Kalau budak sekarang ni dia tak ikut rangkap ain, dia kadang ikut muka surat. Satu muka, dua muka macam tu. Kalau sekarang punya dulu orang dulu kalau dulu dia ikut macam India juga. India punya hafazan dia guna ain. Satu ain macam tu. Dalam satu surah panjang ada beberapa ain. Baik sampai situ dulu. InsyaAllah kita akan datang sambung lagi ayat yang selanjutnya. Ayat 36. InsyaAllah. Benar ni benar dalam iman dia, bukan sebab benar di sini lawan dia munafik, berpura-pura. Benar tu benar dalam iman dia. Ikhlas lah. Ikhlas. Dia bukan sebab dia punya lawan di situ ialah munafik. Munafik tu mana berpura-pura. Itu mana benar situ. Sampai situ ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, nahnu ala zalika